Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 9. Ketua Pemuda PAS Kelantan, Muhammad Kamal Muhammad, dilihat hanya kena bambu dengan warganet selepas cuba mengkritik kerajaan persekutuan berhubung isu bekalan air di negeri itu. Rata-rata reaksi kecaman dan sindiran terhadapnya turut mengaitkan isu pemberian sagu hati Aidilfitri berjumlah RM10,000 kepada ahli lembaga pengarah air Kelantan Sdn Bhd yang tular baru-baru ini. Katanya, percayalah isu sagu hati ALP-AKSB ini akan menjadi backfire kepada kerajaan PAS Kelantan untuk PRN kali ini. Isu ini paling dekat di hati rakyat Kelantan, terutama anak muda. Urus hasil hutang gagal, urus lebuh raya tinggal hutang, urus tanah pun gagal. Penjelasan yang sentiasa menuding jari kepada kerajaan pusat semata-mata, wahal peruntukan telah diberi sejak 20 tahun lepas lagi untuk pembaikan PAIP. Sebelum ini, Kamal menerusi kenyataan yang panjang lebar antara lain menggesa agar hentikan layanan politik persekutuan yang tidak berkelas kepada air Kelantan. Katanya, cahaya yang ditunjukkan oleh Menteri Kesar sebelum ini, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mas, seharusnya tidak dipadamkan oleh Menteri hari ini walaupun berlainan aliran politik. Memetik kata seorang penulis di kalangan Dr. Tanaka, pemimpin muda Perikatan Nasional itu menulis adalah lebih baik menekan kerajaan pusat untuk menunaikan tanggungjawab daripada menghasut rakyat membenci kerajaan negeri. Katanya, Kelantan, negeri air tadahan wahyu, tidak sesekali menolak pembangunan, apalagi jika tangan di hulu, salam pasti bersambut untuk kesejahteraan rakyat sekalipun terpaksa merendah. Apalah sangat perbezaan politik jika dibanding dengan kepentingan untuk rakyat Kelantan demi menjalankan amanah berkerajaan. Nombor 8. Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa bahawa golongan Melayu yang menyertai Pakatan Harapan adalah Melayu yang mudah lupa, khususnya dalam kalangan pemimpin. Menurut Presiden PAS itu, banyak kenyataan golongan itu sebelum menjadi kerajaan dilupakan sejurus selepas menjadi kerajaan. Katanya, antara yang terawal ialah kenyataan bersemangat yang dilaungkan oleh pemimpin UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur berulang kali di hadapan para perwakilan dari seluruh negara. Laungan yang diulangi, no DAP, no Anwar. Kini pemimpin UMNO pula bersekongkol dengan mereka yang dilaungkan itu dengan penuh mesra dan akrab. Malah membuat kenyataan untuk bersama dalam pilihan raya negeri sehingga membelangkangi dasar dan perjuangan parti. Adapun kalangan PKR mula berdengar-dengaran dengan laungan reformasi dan berjuang ingin menghapuskan rasuah, salah laku, kronisme, nepotisme dan lain-lain. Rupa-rupanya apa yang mereka lakukan itu laksana lakonan semata-mata. Kenyataan Ahli Parlimen Marang itu dilihat sebagai merujuk kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam membentuk kerajaan persekutuan selepas pilihan raya umum ke-15 pada tahun lalu. Dia turut mendakwa bahawa banyak janji kepada rakyat sebelum pilihan raya ditaburkan, sama ada secara tulisan ataupun ucapan. Katanya, selepas berjaya mengambil alih kerajaan melalui pilihan raya umum ke-14, semua janji dan ucapan itu tenggelam di makan masa. Melayu yang mudah lupa bersamanya terus menyambung perjuangan yang sama. Perbuatan buruk mereka itu berkekalan sehingga mereka mengambil alih kerajaan selepas PRU ke-15 dengan sokongan Melayu yang mudah lupa juga. Keadaan yang sama masih terus berulang dengan kenyataan yang dinafikan kemudian. Mengulas lanjut, bekas Duta Khas mewakili Perdana Menteri ke Timur Tengah itu berkata, timbul kenyataan bahawa mereka, Pakatan Harapan Barisan Nasional, mengajak PAS untuk sama-sama menyertai kerajaan perpaduan yang dipimpin mereka tanpa menghormati bahawa Perikatan Nasional didominasi oleh Melayu Islam Bumiputera dengan 74 kursi. Nombor 7. Tuan Dr. Mahathir Mohamad mengakui beliau kini bersedia bekerjasama dengan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin sekiranya kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Kenyataan terbaru beliau itu sekaligus membayangkan kedua-dua bekas Perdana Menteri berkenaan berkemungkinan boleh kembali duduk semeja selepas bermusuhan selama lebih 3 tahun. Menurut laporan media, Tuan Mahathir berkata, usaha untuk memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama selain menolak individu yang terpalit dengan isu rasuah dan salah laku jenayah. Tambah Tuan Mahathir, masyarakat Melayu yang berpecah mengikut politik kepartian mengakibatkan parti politik Melayu sukar untuk memperbetulkan sebarang keadaan. Katanya, kita hendak adakan kerjasama, tetapi matlamat mesti ditentukan. Kita Melayu berpecah jadi banyak parti, kita hilang kuasa. Bila hilang kuasa, kita tidak boleh betulkan keadaan yang merugikan orang Melayu. Sebab itu kita perlu bersatu. Nak ada kerjasama. Tapi matlamat mesti ditentukan.
Kalau matlamat yang dijunjung, diutarakan oleh Anwar, saya tak boleh nak kerjasama dengan dia. Pasal dia tak langsung mempedulikan nasib orang Melayu. Bahkan berkenaan dengan agama pun nampak pandangan dia bukanlah pandangan yang diterima oleh orang Melayu. Sebab itu saya tak boleh kerjasama dengan dia. Saya bersedia untuk bekerjasama dengan orang yang faham tentang masalah besar yang dihadapi oleh orang Melayu, yang tidak dihadapi oleh kaum lain. Jadi kalau kita berpecah jadi banyak-banyak parti, kita hilang kuasa. Bila kita hilang kuasa, kita tak boleh betulkan keadaan yang merugikan orang Melayu. Sebab itu kita perlu bersatu. Tetapi siapa yang perlu bersatu? Bukanlah orang yang terlibat dengan rasuah, orang yang dikenakan hukum, jail dan sebagainya. Dengan mereka, kita tak boleh nak ada kerjasama. Parti Bersatu pimpinan Muhyiddin ditubuhkan pada 2016 selepas beliau dan beberapa pemimpin UMNO dipecat daripada parti itu selepas secara terbuka mengkritik isu YMDB. Penubuhan Bersatu dilakukan bersama Tuan Mahathir yang dilantik sebagai pengerusi sebelum parti itu menyertai gabungan politik Pakatan Harapan yang akhirnya berjaya menupaskan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018. 2 tahun kemudian, Tuan Mahathir bagaimanapun dipecat daripada Bersatu selepas berlaku perubahan kerajaan menerusi langkah Sheraton yang menyaksikan kerajaan PH tumbang dan digantikan dengan kerajaan PN yang dipimpin oleh Muhyiddin. Nombor 6. Ramalan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar bahawa 50% ahli parti berkenaan akan menyokong gabungan tersebut pada pilihan raya negeri nanti merupakan isyarat baik buat mereka disokong Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur. Ahmad Faizal yang juga pengerusi Perikatan Nasional Perak yakin tindakan itu berpunca daripada kekecewaan terhadap sikap pimpinan UMNO yang bekerjasama dengan DAP dalam kerajaan perpaduan. Dan dalam masa yang sama kita juga telah membuat beberapa kajian dan kajian-kajian ini menunjukkan bahawa sokongan especially daripada orang Melayu kepada beralih kepada PN ini meningkat secara begitu mendadak sejak PRU yang ke-15. Tentunya kerana Melayu yang begitu yakin tentang ketetapan yang telah dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO, oleh Presiden UMNO bahawa no Anwar, no DAP, no Bersatu. Mereka benar-benar yakin dengan perkara itu. Tetapi apabila selepas usai pilihan raya umum yang ke-15, suddenly they are together. Khairi Jamaluddin meramalkan UMNO akan hilang separuh sokongan undi Melayu pada PRN akan datang jika tidak menghapuskan persepsi buruk terhadap DAP yang didoktrin sekian lama. Bekas ahli Parlimen Rembau itu mendakwa kenyataan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan mengenai undi DAP adalah sensitif sehingga mencetuskan kemarahan dan penolakan dalam kalangan parti itu. Bagaimanapun kenyataannya itu dibidas ahli MKT UMNO, Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi kerana ia disifatkan sebagai sengaja mengapi-apikan orang ramai selain berniat untuk menghasut demi mencari populariti. Muhammad Razlan menyatakan sama ada betul atau tidak ramalan itu, ia perlu dilihat semasa PRN nanti. Beliau juga turut membangkitkan persoalan tentang dari mana Khairi Jamaluddin mendapatkan angka bagi membuat ramalan tersebut. Nombor 5. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno masih menunggu persetujuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan projek pembangunan industri penerbangan Kedah Aerotropolis. Beliau berkata setakat ini Anwar masih tidak memberi sebarang maklum balas mengenai permohonan mengadakan pertemuan antara mereka. Jumpa, saya nak jumpa orang tu tak mau jumpa saya. Susah betul. Saya tak ada masalah dengan siapa pun tak apa. Tak ada, saya fahamkan dia lalu tengoklah bos kita. Ya, saya pun tak ada kesempatan panjang lah nak cakap sangat tajuk tu. Saya perlu pada masa lebih panjang lah, ada kesesuaian. Jumpa di situ tak sesuai lah. Pada Februari lalu, media melaporkan Kedah tidak akan berputus asa untuk meyakinkan kerajaan persekutuan mengenai faedah yang bakal diperolehi menerusi pembinaan lapangan terbang antarabangsa KULIM yang tidak dipertimbangkan dalam Belanjawan 2023. Muhammad Sanusi dilaporkan berkata usaha untuk membuat pembentangan projek berkenaan di hadapan Anwar akan tetap dilakukan bagi merealisasikannya. Sementara itu, Muhammad Sanusi mengucapkan terima kasih kepada kerajaan persekutuan
kerana meneruskan penganjuran 523. Katanya sambutan 523 cukup hebat dengan kerjasama agensi kerajaan persekutuan dan negeri dilihat cukup bagus. Sambutan hebat. Terima kasih kepada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertahanan, agensi-agensi persekutuan yang telah bertungkus lumuhlah menjayakan 5, termasuk daripada agensi-agensi kerajaan negeri sendiri yang all out untuk menjayakan 5. Kerjasama bagus. Alhamdulillah. Ucap terima kasihlah kerajaan persekutuan meneruskan 5. Nombor 4. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub mengakui kerajaan melalui pasukan penguatkuasaan kerap berdepan dengan ugutan dan ancaman bunuh daripada pihak tertentu sepanjang melakukan pemantauan aktiviti penyeludupan minyak masak daripada kartel-kartel. Menurutnya, beliau tidak menafikan bahawa wujud kartel yang terdiri daripada pembekal dipercayai terlibat dengan isu ketirisan minyak masak bersubsidi. Namun, ahli parlimen Pulai itu berkata, usaha pihaknya tidak berhenti, sebaliknya akan berdepan dengan pihak-pihak tersebut dan berunding bagi memastikan masalah berkenaan dapat diatasi. Katanya, adakah berlaku ketirisan bekalan minyak masak atau penyelewengan? Ada. Saya tidak mahu menjadi menteri yang munafik. Jadi kita hadapi, cara hadapi itu skill kemahiran kita. Sebab mereka ini pemain-pemain industri. Nak langgar sebarangan tidak boleh, mereka pembekal. Dalam masa sama, Salahuddin yang juga timbalan Presiden Parti Amanah Negara berkata, keperluan minyak masak bersubsidi untuk rakyat adalah sebanyak 60,000 ton metrik setiap bulan. Beliau berkata pegawai penguatkuasaan dengan bantuan kementerian akan menggunakan kuasa sepenuhnya bagi mengawal dan memastikan keberadaan bekalan barangan itu mencukupi di pasaran. Katanya gula kita perlukan minimum 42,000 metrik ton sebulan. Itu bahan-bahan asas yang mesti berada di pasaran, rakyat boleh dapat untuk beli. Sebarang penyelewengan, berlaku penyorokan atau seludup keluar sepadan, saya rasa setiap minggu ada dalam kalangan mereka yang ditangkap dan didakwa di mahkamah. Nombor 3. Penganalisa politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dari Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya berkata, sekiranya Khairi Jamaluddin Abu Bakar bertebung dengan Muhammad Hassan yang lebih mesra dengan panggilan Tok Mat di rantau di dalam pilihan raya negeri di Negeri Sembilan, beliau pasti akan kecundang. Katanya peluang Tok Mat untuk menang adalah lebih tinggi kerana beliau pemimpin kanan UMNO dan lebih dikenali di rantau berbanding dengan Khairi. Beliau memegang jawatan kanan di dalam kerajaan berbanding dengan Khairi yang tidak ada platform. Awang Azman turut menyifatkan kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional sebagai satu kelebihan untuk Tok Mat. Katanya ia mampu meningkatkan undi di dua rantau. Ahli sains politik Universiti Tasmania, Australia, Profesor James Chin pula berpandangan bahawa Khairi tidak mempunyai sokongan kukuh di rantau. Katanya sokongan untuk Khairi di rantau sangat rendah. Persoalan ini diajukan ekoran dari tawaran oleh Bersatu kepada Khairi untuk bertanding di dalam pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Dua rantau yang kini diwakili timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan akan menyaksikan pertembungan dua tokoh terkemuka di Negeri Sembilan. Khairi walau bagaimanapun belum memberi kata putus. Khairi Jamaluddin merupakan mantan Ketua Pemuda UMNO sebelum dipecat dari UMNO. Beliau pernah menjawat jawatan menteri dalam kerajaan terdahulu. Jawatan kabinet akhirnya ialah Menteri Kesihatan. Pada masa sekarang, beliau pengacara rancangan di Hot FM dan turut terlibat di dalam rancangan Keluar Sekejap. Khairi juga rapat dengan Muhammad Hassan sewaktu dia berada di dalam UMNO dan mewakili Rembau selama 3 penggal sejak 2008. Beliau bagaimanapun tumpas di Sungai Buloh semasa pilihan raya umum ke-14. Selain menjadi orang nombor 2 UMNO, Muhammad juga Ketua Bahagian Rembau dan Aduk Rantau. Beliau mewakili rantau sejak tahun 2004 dan merupakan anak tempatan rantau. Muhammad juga pernah memimpin Negeri Sembilan selama 14 tahun sejak 2004. Beliau juga memegang portfolio pertahanan di dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Muhammad juga pengarah pilihan raya UMNO dan BN di dalam pilihan raya negeri yang dijadualkan akan berlangsung selepas bulan Jun. 6 negeri yang akan menyaksikan pilihan raya negeri ialah Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Nombor 2. Presiden Pertubuhan Amanah Warisan Melayu Pulau Pinang, Tan Sri Muhammad Yusof Latif berkata, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno disifatkan sengaja untuk dilihat terlalu cerdik apabila mengeluarkan kenyataan berhubung Pulau Pinang adalah milik Kedah. Beliau berkata kenyataan Muhammad Sanusi itu juga membuktikan bahawa ia dibuat tanpa penyelidikan yang menyeluruh. Katanya, kata-kata Muhammad Sanusi itu memperlihatkan kurang menyelidik atau sengaja dilihat terlalu cerdik bagi mendapat simpati pengundi dalam pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Saya merasakan ia hanya gimik murahan menjelang PRN nanti. Sehubungan itu, saya mencadangkan agar satu majlis dialog diadakan antara pewaris Persatuan Melayu Pulau Pinang,
dan Muhammad Sanusi pada satu tarikh yang dipersetujui oleh kesemua pihak. Sebelum ini, Muhammad Sanusi menegaskan bahawa Pulau Pinang adalah milik negeri tersebut yang mana Kedah hanya mempunyai sepadan negeri dengan Perak dan Perlis sahaja. Muhammad Sanusi turut mendakwa pihaknya tidak perlu mengambil kembali negeri itu kerana Pulau Pinang tidak pernah terlepas dari Kedah. Mengulas mengenai kenyataan Muhammad Sanusi itu lagi, Muhammad Yusof berkata, mengikut sumber pejabat daerah dan tanah seberang perai tengah, sepadan Pulau Pinang Kedah bahagian seberang perai perlu diwujudkan melalui perjanjian 6 Mac 1869 antara Inggeris dengan Siam. Katanya bagi daerah SPT, batu sepadan lama bermula berhampiran Kampung Perenggan dan Kampung Lalang sehingga ke kawasan Junjung. Mengikut peta pada 1931 ada 6 batu kesemuanya. Tambah beliau, dari segi Perlembagaan Malaysia, Akta Kedah dan Pulau Pinang pengubahan sepadan 1985. Sepadan Kedah Pulau Pinang wujud dan dinyatakan dengan Akta 325. Katanya ia telah dipersetujui bahawa sebahagian sepadan di antara Kedah dan Pulau Pinang yang ada di sepanjang Sungai Muda adalah diubah kepada yang di sepanjang garis tengah alur Sungai Muda, sebagaimana sungai ini mengalir sebelum sahaja berkuat kuasanya akta ini. Pengubahan tersebut kepada sepadan yang ditunjukkan dalam pelan diserah simpan yang dikenal pasti mengikut pelawatan nombor PW1000 hingga PW1008. Nombor 1. Dua kes rasuah berkaitan program Jana Wibawa yang dihadapi ahli perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad di Mahkamah Seksyen Shah Alam dipindahkan ke dua Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Perkara itu membolehkan dua kes tersebut dibicara bersama dengan tiga lagi kes rasuah membabitkan beliau yang dibicara di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Prosiding di hadapan Hakim Azura Alwi, Mahkamah membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya Siti Amirah Muhammad Ali supaya pertuduhan menerima rasuah RM2 juta yang dihadapi tertuduh dipindahkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama dengan satu lagi pertuduhan meminta rasuah RM2 juta. Terdahulu, Siti Amirah berkata Adam Radlan yang juga timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut didakwa atas satu pertuduhan menerima rasuah RM2 juta di Mahkamah Seksyen Shah Alam dan hakim membenarkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur. Tertuduh juga telah didakwa meminta rasuah RM2 juta di mahkamah ini. Sehubungan itu, pihak pendakwaan memohon agar kedua-dua kes ini dibicarakan bersama. Katanya, tertuduh juga telah didakwa meminta rasuah RM2 juta di mahkamah ini. Sehubungan itu, pihak pendakwaan memohon agar kedua-dua kes ini dibicarakan bersama. Kami telah menyerahkan sebahagian dokumen kes itu kepada pihak pembelaan. Oleh itu, pihak pendakwaan memohon tarikh sebutan untuk serahan baki dokumen. Azura menetapkan 14 Julai untuk sebutan kes bagi serahan baki dokumen itu. Sementara itu, di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali, timbalan pendakwa raya Natra Fariha Rahmat memaklumkan bahawa kes menerima rasuah RM2.1 juta yang dihadapi Adam Radlan di Mahkamah Seksyen Shah Alam dipindahkan ke Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur. Natra Fariha kemudian memohon supaya pertuduhan itu dibacakan kepada Adam Radlan dan ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah dan memohon kes dibicarakan. Peguam Datuk Seri Rajan Navaratna mewakili Adam Radlan tidak membantah tarikh sebutan kes itu. Siti Aminah membenarkan permohonan pihak pendakwaan menggunakan pakai jaminan itu dan menetapkan sebutan kes pada 14 Julai.